Hai, selamat pagi murid-murid. Berjumpa semula kita pada hari ini. Pada hari ini kita belajar sains. Kita belajar pertama tajuk pembiasan cahaya. Sekaligus kita akan melihat fenomena pembiasan cahaya. Kedua, kita akan belajar tentang pembentukan pelangi. Nanti cikgu tunjukkan bagaimana pelangi yang murid-murid tengok di luar sana terbentuk. Dan ketiga, kita akan belajar tentang kepentingan sifat cahaya dalam kehidupan. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, pastikan murid-murid dah bersedia dengan buku teks, buku latihan, dan juga alat tulis murid-murid untuk murid-murid mencatatkan apa yang cikgu sampaikan nanti. Penting tahu. Oke. Baiklah murid-murid, mari kita buka buku teks kita pada muka surat 100. Apa yang murid-murid lihat di sana? Oke, tajuk pembiasan cahaya. Dalam muka surat 100 itu, di sana kita ada nampak Siva kan? Ketika Siva minum petang di gerai Pak Abu, tiba-tiba kenapa batang sudu ni kelihatan bengkok? Kata Siva. Masa tu dia membuat satu penyiasatan di mana batang sudu itu kelihatan bengkok apabila dimasukkan ke dalam air. Sebenarnya murid-murid, pembiasan cahaya ialah cahaya dari sudu di dalam air dibiaskan apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Keadaan ini menyebabkan imej sudu berubah ke atas dan kelihatan bengkok. Itulah sebenarnya yang terjadi kepada sudu itu, murid-murid. Dia kelihatan bengkok kerana apa tadi? Kerana cahaya bergerak dari air ke udara. Itu sebab sudu itu kelihatan bengkok. Kalau murid-murid tak percaya, murid-murid ambil gelas, simpan sudu sana, kemudian tuangkan air, kemudian buat penyiasatan seperti Siva buat. Kemudian nampak tak? Sudu itu kelihatan bengkok seperti dalam buku teks. Oke, sebenarnya murid-murid, apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza, arah pergerakan cahaya akan berubah. Jadi, fenomena ini kita panggil dia pembiasan cahaya. Itu sebenarnya murid-murid, fenomena pembiasan cahaya menyebabkan batang sudu kelihatan bengkok, air kolam kelihatan cetek, imej yang kita tengok pun kelihatan besar. Kenapa? Sebab itu fenomena pembiasan
cahaya. Kalau kita tengok kolam renang, murid-murid. Oke, kolam renang. Oke, ini dia. Kita tengok guna mata kita, kolam renang itu kelihatan cetek. Apabila kita terjun ke dalam kolam renang itu, sebenarnya kolam renang itu dalam tahu bukannya cetek. Dia kelihatan cetek karena fenomena pembiasan cahaya. Itu sebenarnya berlaku, murid-murid. Senang tak? Oke, murid-murid. Dan tajuk seterusnya ialah kita belajar tentang pembentukan pelangi. Bagaimana pelangi boleh terjadi? Pernah nampak tak pelangi di luar? Mesti semua pernah nampak. Tetapi bagaimanakah pelangi ini boleh terbentuk? Dia pun berkaitan dengan fenomena pembiasan cahaya. Oke, murid-murid, mari kita tonton video yang cikgu sediakan supaya murid-murid akan lebih paham lagi bagaimana pembentukan pelangi. Mari kita tonton. Apa itu pelangi? Bagaimana pelangi terbentuk? Pelangi ialah fenomena optik yang terjadi apabila cahaya matahari memancar semasa atau sejurus selepas hujan turun. Pelangi terbentuk apabila cahaya matahari menyinari titisan air hujan. Titisan air hujan bertindak sebagai prisma. Cahaya matahari akan dibiaskan dari satu medium ke medium yang lain dan menghasilkan 7 spektrum warna. Sebahagian daripada cahaya dipantulkan di permukaan luar titisan air hujan. Sebahagian cahaya dibiaskan pada sudut berbeza dalam titisan air hujan. Cahaya dipecahkan kepada 7 spektrum warna melalui penyebaran cahaya. Spektrum warna dipantulkan di permukaan dalam titisan air hujan. Pembiasan cahaya berlaku sekali lagi apabila cahaya keluar dari titisan air hujan. Titisan air hujan berbentuk sfera, oleh itu pelangi yang terbentuk di langit berbentuk melengkung. Perbezaan warna pelangi disebabkan oleh perbezaan panjang gelombang. Cahaya merah paling sedikit kerana panjang gelombang paling panjang dan bergerak paling laju. Cahaya ungu paling banyak kerana panjang gelombang paling pendek dan bergerak paling perlahan. Pelangi hanya dapat dilihat jika kita berada di antara air hujan dengan sinar matahari. Sinar matahari berada di belakang kita. Kerana adanya proses pembiasan cahaya, maka pelangi terbentuk di depan mata. Baiklah murid-murid, itu dia video pembentukan pelangi yang cikgu kongsikan. Seterusnya murid-murid, mari kita buka pula buku teks kita pada muka surat 102. Cerita dia tentang pembentukan pelangi. Pada suatu hari, pada suatu petang, selepas hujan, wah, cantiknya pelangi itu, kata Siva. Oke? Tapi, tahukah kamu bagaimanakah pelangi itu terbentuk? Biasanya, apabila matahari memancarkan cahaya semasa atau selepas hujan, pelangi akan terbentuk.
Oh, begitu. Sebenarnya murid-murid, pelangi ini terbentuk apabila cahaya matahari terkena pada titisan air hujan. Cahaya akan dibiaskan dan membentuk pelangi. Itu je sebenarnya seperti yang murid-murid tengok dalam video sebentar tadi. Untuk aktiviti kita, mari kita buat pelangi selepas ini. Tetapi tidak sekarang, kita buat pelangi pada Isnin minggu depan. Ya, aktiviti muka surat 103, kita akan buat pembentukan pelangi. Baiklah murid-murid, tajuk ketiga yang kita belajar hari ini ialah tentang kepentingan sifat cahaya dalam kehidupan kita. Terdapat pada buku teks muka surat 104. Mari kita buka sama-sama murid-murid. Baiklah murid-murid, kita baca sama-sama dan fahamkan sama-sama. Sekiranya cahaya tidak bergerak lurus, tidak boleh dipantulkan, dan tidak dapat dibiaskan, apakah yang mungkin berlaku? Apa yang mungkin berlaku? Cuba perhatikan situasi di bawah. Situasi 1, murid-murid. Dia kata, jika cahaya tidak bergerak lurus, adakah cahaya dari lampu suluh dapat menyuluh objek yang dicari dengan tepat? Kalau cahaya tidak bergerak lurus dalam situasi 1 tu, dapatkah kita cari objek dengan tepat? Dapat ke tak? Dapatkan. Kerana menyuluh objek yang dicari dengan tepat melalui prinsip cahaya bergerak lurus. Okey, situasi kedua dia kata, jika cahaya tidak dapat dipantulkan, adakah kita melihat wajah kita dalam cermin? Dapat nampak wajah kita dalam cermin jika cahaya tidak dipantulkan? Semestinya tak dapat, kan murid-murid? Kerana melihat imej pada cermin, kita melalui prinsip pantulan cahaya. Dan yang ketiga, gambar situasi 3, jika cahaya tidak dapat dibiaskan, adakah kanta tangan dapat membesarkan imej objek? Pastinya tidak, kan? Kerana membesarkan imej objek, kita perlu melalui prinsip pembiasan cahaya. Itu sebenarnya murid-murid. Jadi ada 3 tajuk yang kita belajar hari ini tentang pembiasan cahaya, pembentukan pelangi, dan kepentingan sifat cahaya dalam kehidupan. Okey, seterusnya jangan lupa murid-murid ambil kehadiran murid-murid pada link yang cikgu sediakan. Dan kedua, cikgu ada latihan yang cikgu sediakan sebagai pentafsiran bilik darjah murid-murid melalui penulisan. Kerja itu seperti biasa cikgu gunakan live worksheet. Murid-murid perlu jawab sahaja, type sahaja jawapan murid-murid pada ruang kosong yang cikgu sediakan.
Lepas tu hantar kepada email cikgu. Cikgu dapat semak kerja murid. Itu sahaja. Sekian dahulu pembelajaran kita hari ini. Jumpa lagi kita pada masa akan datang. Bye-bye murid-murid. Bye.